Assalamualaikum Nur Alis, Rodia Syarif, Nur Haziah Emi, Linina Baharum, Hasmah Samad, Haliza, Adriana Azrin Azman. Okey ke audio video? Saya nampak macam video tak cantik pagi ni, gelap. Kenapa Kak Latifah Sukarjo lama tak masuk? Ada hal ke? Sehat ke Nur Azrina? Syukur. Lama tak nampak. Saya bukan ke tepi Cik Rodia, saya menyorok sekejap. Okey, ni baru betul. Siapa Hani B. Razid yang Kak Siti Azmahani selalu tag ni BFF ke? Kak Engku, sihat ke Kak Engku? Masya Allah, Kak Wan nak pergi mana? Okey, faham Nur Azlina. Sekejap nak mengeluarkan sekatan-sekatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ijam Jajam, apa khabar? Wan Yahya, Zaidatul Hasnida, Fatimah Omar, Rodia Arsyad, Siti Khatijah, Rin Ali, Anggrek Rimba, Masya Allah, Hasiyah Yahya, Baizura Badlisha, Asmatila Razak, Nur Alis. Hamidah Taib, Adik Izan. Okey, Alhamdulillah.
Dia pagi-pagi kena makan. Lepas makan, minta maaf kepada yang berpuasa hari Khamis. Lepas makan rasa macam tak berapa selesa sekejap. Allahumma salli ala Muhammad. Kasih Nurul Isya kata nampak cantik tu sebab apa tahu? Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah, Umi Badaria Rahman. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Nampak cantik tu, Ustazah baru perasan. Duk tengok kuliah semalam, Ustazah baru perasan Ustazah pakai tudung semalam. Tu pun abang pakai tudung semalam. Selalu tukar sebab memang tak dan untuk hari ni punya persiapan pagi. Jadi sekejap lagi baru sempat. Baju tukar tau, baju hari-hari tukar. Tudung tak sempat nak gosok. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab stok untuk seminggu, tapi minggu ni tak sempat nak gosok untuk seminggu. Sekejap je tu siap, insya-Allah. Apa-apa hajat, apa-apa niat, sahabat-sahabat, apa-apa kerja, kalau kita berniat nak buat, niat nak buat, dan dengan niat itu kita bersegera, bercepat, tidak beralasan, pasti siap. Pasti dapat buat. Pasti dan pasti. Kenapa Ustazah sangat yakin? Sangat yakin sebab Masya Allah, Allah tu baik sangat. Buat je benda baik-baik. Subhanallah kan, Linda kecil buat je benda baik-baik. Mila Amila, berbunga hati kalau Ustazah sebut nama. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kita nak mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekejap nak tergelak. Azila Muhammad kata semalam spek lain, hari ni spek lain Azila. Tudung pakai sat saja semalam. Lupa nak tukar. Bila dah tengok balik kuliah semalam, alamak. Kan orang ingat. Anda ada yang tak tahu lagi ke kalau ada live merah ke atas tu, belah kiri tu, tak tahulah handphone anda kiri ke tidak. Kalau ada live tu maknanya kita sedang live lah. Ustazah hari ni lah, bukan yang semalam. Macam tu. Okay, kalau anda on, dah tak ada live merah tu, maknanya Ustazah dah ke mana-mana dah. Ustazah okey Noni Nadia, kenapa Okey je, jangan kata tak okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Boleh tak siapa yang pertama kali join Latahzan, tulis pertama kali. Nampak Ustazah dekat Kaslina Kasim. Macam ni jauh sikit Allahumma salli ala Muhammad. Kak Yanti jangan mengada-ngada lah. Ustazah je selalu kuat semangat. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Apa nak cakap tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Lupa dah. Allah. Baca ada punya komen ni macam tu sebab kadang-kadang rasa macam nak baca juga. Bukan pertama kali. Apa yang bukan pertama kali? Okey, saya nak cakap siapa yang pertama kali, tulis pertama kali di ruang komen. Dan sebenarnya hari ini tapi saya rasa depa takkan habaq kot. Okay. Saya nak tahu sebab saya diberitahu sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada orang lelaki, yakni suami-suami anda pun mula terkesan dengan Latahzan. Masya Allah, tabarakallah. Saya tabik spring lah dengan lelaki-lelaki qawam. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Dr. Aida Al-Qarni, Masya Allah, membentuk jiwa kita yang baru. Okay? Saya teruja sebenarnya sekarang ni sebab menghitung hari untuk melepaskan anak-anak Al-Fawwas menuju ke Baitullahil Haram pada Sabtu ini. Dan tolonglah doakan hari ini yang dari Kelantan, Terengganu, Kedah dah mula bergerak meninggalkan negeri masing-masing untuk berhimpun di KL.
Besok mereka akan buat PCR test. Semoga tidak ada yang sangkut. Semuanya boleh diterbangkan insya-Allah. Khususnya ibu-ibu, ayah-ayah kita yang mengharap, tolong saya betul-betul merayu doa daripada anda semua. Sebab betapa terujanya mereka untuk sampai ke sana. Khususnya bagi orang yang pertama kali. Lepas tu ada ke sahabat-sahabat Latahzan yang belum sampai ke Baitullah? Belum sampai ke Baitullah. Boleh tak type dekat ruang komen belum dan saya nak ke Baitullah. Masya Allah, kenapa ya? Ustazah pagi ni nak sangat anda. Ya, Coil Pop antara salah seorang yang bakal terbang 11 Disember. Okay, tolong Fatimah Abdullah jangan buat lawa. Anita Awang. Okay, saya nak tengok belum pernah dan saya nak ke Baitullah. Tolong tulis belum pernah dan saya nak ke Baitullah. Saya dengan jeritan batinku, wah gitu, dengan jeritan batinku sangat-sangat mengaminkan doa-doa anda. Dan percayalah sahabat-sahabat, walau sekarang anda cacat dari segi zahirnya, batinnya, walau sekarang anda kerasa kurang upaya dari segi zahir batinnya, dari segi keuangannya, dari segi siapalah aku, pekerjaan pun tak ada, mustahil aku sampai. Tolonglah jangan sebut mustahil. Tak ada yang mustahil dalam hidup ini. Tolong yakin. InsyaAllah satu hari nanti Nurul Ain. InsyaAllah, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Orang Sarawak, Nur Aini Sulung. Subhanallah. Saya mendoakan semua anda sebab saya sangat merasakan perasaan itu. Masya Allah Nur Azlin. Sabar je lah Nur Azlin, syukur. Orang nak yang tolong jawab, yang Ustazah suruh jawab je. Nak kena babab ni. Opah Aznah pun belum. Oh, Opah Aznah belum sampai. Opah Aznah masa terdekat insya-Allah. Opah Aznah boleh buat bunga sabun. Opah Aznah boleh buat roti sedap. Boleh hubungi Opah Aznah. Masya Allah. Kak Hamidah Isa ni jiran saya, dah pernah buat haji dah pun. Kita hari ni nak raikan. Bukan Ustazah tak meraihkan, anda dah pernah sampai. Aizan Mamat belum pernah teringin nak pergi Ustazah. Mesti saya doakan. Saya nak sangat tahu siapa sahabat-sahabat Latahzan yang belum pernah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga Robiah Yahya, Masya Allah, tabarakallah. Okey, sebab memang sangat patut diaminkan. Mereka ni mesti ada sebab-sebab yang tertentu. Amin. Kak Yun Taslim pun belum ya, Kak Rifkah Hosni. InsyaAllah harinya akan tiba. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah. Saya kan, kalau saya tak dapat pergi, macam 11 Disember ni saya tak pergi, otak saya ni berjalan macam mana saya nak sampai ke sana. Walaupun bukan secara jasadnya, saya akan fikir macam mana saya nak sampai. Lepas tu, muslimat, anda nampak tak dalam saya punya FB story, saya ada share, saya buat mask, bukan mask yang dipakai tu, mask. Kita punya penutup separuh muka. Kan, pakaian wajib sekarang ni. Saya buat Al-Fawaz Travel. Mulanya kan, Ustaz pelik, macam mana boleh tempah tiba-tiba je ni? Tak payah risau, bahagian akaun Al-Fawaz pelik, staff pelik. Tiba-tiba je muncul ni Ustazah. Saya nak hadiahkan kepada semua yang nak terbang 11 Disember ni, pecah tong. Sebab tu tak masuk bajet. Tu bukan Al-Fawaz hadiah. Tu Ustazah Zain nak ada apa yang Ustazah bagi pada mereka, mereka pakai sepanjang di sana. Macam-macam, nak tiru ke tidak? Sahabat-sahabat, keberinginan kita ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa sahaja aku tak sampai, tapi sekurang-kurangnya apa yang aku hadiahkan pada mereka sampai. Ustazah kata nak bagi telekung, mokcik-mokcik ni mesti dah ramai bagi telekung. Apa aku nak buat? So otak ni kena berjalan. Maka dalam pada sekarang ni memanglah Mekah Madinah dah tak wajib mask. Muslimat dirahmati Allah, saya akan selitkan dalam beg mereka seorang satu mask Al-Fawaz Travel. Kalau anda nak, anda kena beli. Kalau jemaah umrah 11 Disember ni dapat free. Jadi siapa-siapa nak bersama Ustazah Zaid untuk hadiahkan pada mereka, PM tepi. Jangan tulis kat sini. Allahu Akbar, syok tau sahabat-sahabat. Sebab tu di KLIA, Ustazah akan bagi mereka makan. Kalau waktu malam, bagi mereka makan malam lah. Kalau waktu tengah hari berangkat, makan tengah hari.
Al-Fawaz pelik. Ustazah, ni bajet mana? Tak payah fikir-fikir bajet. Adalah rezeki mereka ni. Syok tau sahabat meraihkan para tetamu Allah. Jangan tanya mereka orang kaya ke orang miskin. Para tetamu Allah, kalau Allah muliakan mereka, kenapa kita tidak mahu memuliakan mereka? Masya Allah, tabarakallah. Tak maaf ya, teruja pelik. Sebab dah lama tak pergi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Bab yang ke-139. Semalam patutnya kita baca 139. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Musibah itu menghapuskan dosa-dosa. Musibah itu, amin amin Hardiana Hamdan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, musibah itu menghapuskan dosa-dosa. Seorang penyair, Ibnu Al-Mu'taz, pernah berkata, insya-Allah sahabat-sahabat, tolong baca 139 ni dengan satu getaran suara di hati. Musibah itu penghapus dosa-dosa. Nasihat daripada kitab Latahzan, karangan Dr. Aida Al-Qarni. Supaya apa, muslimat dirahmati Allah? Bila kita ditimpa musibah, kita macam ternampak-nampak tulisannya. Aku sedang diuji Allah, aku sedang dapat musibah. Ya Allah, kalau ini boleh menghapuskan dosa-dosa aku, ya Allah. Bukan berkalau lagi dah, orang beriman sangat yakin janjinya Allah dan janjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lisannya tak pernah menipu. Aku dapat musibah ni, ya Allah, kuatkan aku, ya Allah, kuatkan aku, ya Allah. Anugerahkan aku sabar, ya Allah, anugerahkan aku sabar. Sebab apa? Kita yakin dengan musibah itu Allah sedang menghapuskan dosa. Allah sedang mengguna Muhammad. Sa'anah Ramli tadi siapa? Belum pernah saya doakan Nurfiza Awang. Saya doakan, Masya Allah, saya doakan insya-Allah. Kita sama-sama sahabat Latahzan ni pagi-pagi ramai. Alhamdulillah kita sama-sama doakan. Yang dah pergi pun kita doa supaya sampai lagi berkali-kali. Tapi saya memang nak cari siapa yang belum pernah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab yang tu sudah pasti doanya lebih berganda lagi insya-Allah. Baik, saya ulang sekali lagi ya, sahabat-sahabat yang belum pernah pergi, jangan putus asa berharap dan berdoa sungguh-sungguh. Dan raihkan para tetamu Allah dengan doa-doa anda pula. Sebab doa anda, ya Allah, selamatkan mereka, permudahkan urusan umrah mereka, itu diaminkan oleh malaikat Allah untuk amin. Wahai insan yang berhati bersih mulia, doa untuk sampai ke Baitullah tu untukmu jua, amin. Masya Allah, tabarakallah, amin. Subhanallah, jangan ada dengki, pergi lagi si Fulan tu, pergi lagi. Jangan macam tu. Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat. Aduh, subhanallah, best sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak tahu nak habaq macam mana dah. Okay, jadi insya-Allah yang belum pernah, Nuriyati Azmi, pasti akan sampai, pasti. Jadi doa, lepas tu banyaklah solat taubat. Ya Allah, mungkinkah dosa-dosa aku ni yang menghijab aku untuk sampai ke sana? Tolong ya Allah, ampunkan dosa-dosa aku untuk cepat sampai ke sana, ya Allah. Terasa rezeki barakah, menabung, insya-Allah Allah cukupkan. Ini nak pergi Baitullah, gunakan kos. Tapi muslimat dirahmati Allah, berbazir-bazir. Kan dah berbazir-bazir, salah dah tu, membazir-bazir. Apa ni? Suka nak berlaga-laga. Insya-Allah. Duit tak cukup lagi, insya-Allah Allah cukupkan. Zalifah Ishak Wajiburni, Allah cukupkan, Allah cukupkan. Fauzia Hasan, Allah sampaikan. Hafiz Azliati, pasti Allah sampaikan. Untuk pengetahuan anda, ustazah bermula dengan ustazah bukan orang yang ada duit. Ketika ustazah pergi, tak cukup pun duit, merayu rintih dengan Allah, hari-hari menangis. Minta, ya Allah cukupkan, ya Allah, ajaib. Allah maha ajaib, maha baik, maha kaya, maha rahman, maha rahim. Subhanallah. Selepas daripada itu, bila ustazah sampai, ustazah kata, benarlah ya Allah, tak ada apa yang mustahil di sisi engkau. Bersihkan hati dalam berdoa, bersihkan hati dalam berdoa, insya-Allah. Insya-Allah Nurah Johan, insya-Allah. Okey. Seorang penyair, Ibnu Al-Mu'taz, pernah berkata, demi Allah, alangkah harusnya jalan hidup orang yang bertawakal ke Allah. Alangkah lurusnya jalan hidup orang yang bertawakal kepada Allah. Alangkah cepatnya kembali kesedaran orang yang percaya kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Majaziah Ibrahim, tak pernah pergi, tapi buat muka gelak. Besar tu gelak sampai keluar air mata. Allahumma salli ala Muhammad. Amin, amin, amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'mina min hammin wala ghammin wala wasabin wala nasabin wala maradin hatta syaukat yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Tidaklah seorang mukmin ditimpa kecemasan, kegelisahan, rasa sakit dan keletihan. Allah, Nur Cahaya sabaklah, suka lagu tu tau. Hampa kan kalau Ustazah duk habak apa pun kan, Masya Allah, tabarakallah, kagum lah. Suka Ustazah, saya nak sekali, semoga together till jannah. Allah, sahabat-sahabat, seronok tau. Seronok bila kita dapat memberi gembira kepada orang lain. Kadang-kadang saat tu kita sedang berduka, tapi ajaib Allah akan hantarkan kegembiraan pada kita. Subhanallah, indah. Apa dia? Tidaklah seorang mukmin ditimpa kecemasan, kegelisahan, rasa sakit dan keletihan hingga tertusuk awak tersyasyul je hari ni, hingga tertusuk duri sekalipun, melainkan dengan semua itu, amin Puan Ayu, amin, melainkan semua itu Allah akan menghapus dosa-dosanya. Ada yang sedang cemas, ada yang sedang gelisah, ada yang sedang rasa sakit, ada yang keletihan, sahabatlah tahzan, hatta tertusuk duri secongit je. Aduh, kan? Aduh, sakit tau tercucuk duri, tapi sikit je. Sahabat, semalam saya jumpa dengan doktor saya, doktor yang saya dah biasa daripada kecil-kecil. Sebab sekarang ni macam fobia sikit nak pergi hospital kan. Takut nak pergi hospital tu kena swab test lah. Macam tu kan. Jadi nak mengelak lah hospital selagi boleh. Saya pergi klinik yang saya biasa daripada kecil tu. Hari tu saya pergi. Ni ada jiran saya, Kak Dah ni. Takut sekejap dia telefon saya. Allahu Akbar, Kak Dah ni orang KKM, Habidah Isa. Masya Allah. Lepas tu saya pergi jumpa doktor. Minggu lepas sebelum saya ke Kedah tu, saya jumpa doktor dah. Saya kena 5 tusukkan jarum. 5 tusukkan jarum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali 5 kat sini. Lala Dr. Fras. Tak boleh nak keluarkan darah saya. Saya nak buat medical check up. Mesti dirahmati Allah. Sebab selalu memang tiap-tiap tahun saya buat. Lepas tu PKP kan, klinik dia asyik ramai je. Tak naklah beramai-ramai. Saya ramai je kami balik. Lepas tu semalam saya pergi lagi. Sebab masa saya pergi dengan ustaz minggu lepas tu, ustaz punya okey, dapat result semua. Doktor dah bacakan semalam, patutnya sehari 2 lepas tu kita dah boleh doktor bacakan setahun sekali kesihatan kita, insya-Allah kan. Lepas tu sebab kita sibuk, so tak sempat. Lepas balik daripada Kelantan pergi utara pula, tak sempat nak pergi ambil result tu. Semalam lah baru saya paksa diri saya untuk pergi. So ustaz dah siap-siap buat preparation untuk ke Baitullah bawa jemaah kan. Saya kata sebelum abang pergi Mekah ni kena tengok dulu macam mana. Okey, pergilah semalam. Lepas tu saya pun nak cucuk lagi lah, nak ambil darah. Sebab hari tu ustaz je saya tak dapat, sebab tak dapat ambil darah. Lepas tu dia cucuk 3 kali pula. Doktor give up lagi. Sebab saya jenis orang yang saya kata, kenapa doktor? Sebab dinding tebal sangat ke? Dinding daging, lemak-lemak tebal sangat ke? Tapi sebenarnya saya pernah duduk ward, saya pernah ada masalah kesihatan sebelum ni. Setiap kali dia pernah ambil darah memang problem. Walaupun sebolat-bolat gini ni, memang jenis yang halus tak tahu. Dia cucuk keluar tet je, secongek sangat. Tak bolehlah dia pun nak buat test, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak boleh. Okey. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semalam saya cakap doktor sorry. Doktor sampai tersandar. Doktor kata tak payah minta maaf dekat dia. Sepatutnya dia minta maaf. Sebab kita faham itu kepakaran dia. Tiba-tiba dia jumpa orang macam saya ni gagal. Jadi saya tahu dia kecewa, saya minta maaf. Dan Muslim tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi saya dah lama saya cakap dengan family saya, dia tu pak angkat kita. Bapa angkat kita daripada bapak dia dulu. Masya Allah, dia dah kenal semua dah dengan family. Jadi Masya Allah, tabarakallah, tak boleh lagi nak ambil darah tu kan. Jadi kita nak sebut macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin lepas ni saya nak bukan gemuruh Saniah Bajuri. Tak marah. Bukan gemuruh.
Itu bukan gemuruh. Siapa yang ada doktor, misi, Kak Dah boleh cerita pasal apa. Dia bukan gemuruh, betul. Memang saya pergi hospital ke mana, nanti kalau nurse tu sampai 3-4 orang, orang keempat baru dapat. Memang susah. Tak tahu pasal apa. Dia bukan gemuruh. Bukan. Dia tak gagu gemuruh. Bukan gemuruh, tapi macam mana Kak Dah? Dia apa? Masya Allah. Dia apa? Urat halui. Itu bahasa orang kampung, urat halui. Urat halui walaupun orang besar. Macam itulah. Okey, itu bukan doktor cakap, saya cakap. Tadi nak cakap apa sebenarnya? Cerita pasal doktor tu. Lupa. Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap lagi ingat, insya-Allah saya bagi tahu. Saya nak kaitkan dengan tertusuk duri. Jadi nak cover bukan darah gemuruh, tapi yang saya kena cucuk tu walaupun macam kena gigit semut je, sakit juga. Maksudnya kita terus pandang, ya Allah, wah susah sangat. Ada sebab ni, ada hikmah ni. Kau kan maha tahu, aku tak tahu apa-apa. Jadi muslimat dalam keadaan kita sakit sikit je lah masuk jarum tu kan. Muslimat dirahmati Allah. Urat halus. Dr. Rohana Samsuri kata urat halus. Dr. Zaini Sahmat kata urat tak jumpa. Ramai doktor-doktor ni. Kita nak tahu, tanya pada ahlinya. Kita bukan ahli. Dr. Fatimah Omar. Okay. Dr. Ayah Gaus. Masya Allah. Sebenarnya bukan. Okay, sahabat-sahabat, jadi selalunya kalau dekat hospital, lepas seorang-seorang ni dekat klinik kan, jadi doktor tak boleh, ustazah kata tak apalah, yang penting ustaz punya result tu dapat, okey semua, jadi ustazah pun balik. So hari ni bila nampak tertusuk duri sekalipun, melainkan dengan semua itu Allah akan menghapus dosa-dosanya. Jadi sebenarnya kita ada rasa tak sedap badan apa semua kan, kita nak buat test lah. Jadi apa pun muslimat, jarum tu jumpa urat, jarum tu saya kedekut darah. Saya kedekut darah kan. Azalina Osman, Masya Allah, susah nak keluar darah. Hafsah Makdin, suami saya pun macam tu. Betul. Jadi kita kena bersangka baik dengan Allah. So lepas ni kalau tak ni, tunggu ustaz balik Mekah pula lah kan. Tapi pagi ni saya nak jumpa doktor satu lagi. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Melainkan dengan semua itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Kalau kita, tanganku ni kenapa susah sangat, dengan tangan-tangan kena marah. Sahabat-sahabat, lapangkan dada, takkan ada sesuatu yang berlaku tanpa izinnya Allah. Dan andai ia merupakan satu perkara cemas, gelisah, rasa sakit, letih, sahabat-sahabat dirahmati Allah, semua itu kalau kita pandang sebagai ujian Allah berbentuk musibah, Allah sedang gugurkan dosa-dosa kita. Allah sedang gugurkan dosa-dosa kita. Masya Allah. Betul Dr. Yasmin Yaakob. Semua jadi doktor pagi ni. Doktor dia biasa baca tajuk je. Jangan cucuk berulang kali. Cari sebab tu doktor tak nak buat banyak-banyak kali. Tapi itu pun dia buat, dia tak boleh buat lah dah. Kan kalau tidak saya terbuat je doktor sampai 21 kali. Sampai jumpa darah. Tak, doktor tak buat. Muslimat dirahmati Allah. Saya pernah nak ambil darah, boleh melahirkan setelah berapa kali cuba. Bila melainkan setelah Hamidah Idris. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Perkara ini berlaku bagi orang yang bersabar, ikhlas dan bertaubat kerana Allah mengetahui bahawa amalnya hanya untuknya. Sahabat, apa tips bila kita rasa cemas, bila kita rasa gelisah, bila kita rasa sakit, bila kita rasa keletihan, bila kita rasa ujian ini berbentuk musibah? Tolong banyakkan solat taubat. Solat taubat, sahabat-sahabat Latahzan, boleh tak kalau Ustazah Zai nak cakap macam ni? Solat taubat ni kalau boleh hari-hari. Kenapa hari-hari? Tak semestinya tengah-tengah malam. Tak semestinya di malam hari. Kita boleh buat solat taubat ni di siang hari. Kenapa kita nak solat taubat hari-hari? Ya Allah Tuhan, setiap hari aku buat dosa. Walaupun aku tak buat dosa besar, aku terjebak dengan dosa kecil. Mata aku berdosa, hidung pula dah. Tangan aku berdosa, kaki aku berdosa, hati aku berdosa. Takutnya aku, ya Allah, kalau aku nak balik dengan hati yang macam ni, sedangkan hati ni tempat jatuhnya pandangan kau. Sedangkan hati ni, ya Allah, aku berdoa nak balik dengan qalbun salim, hati yang benar-benar sejahtera. Sebab itu sahabat, kalaulah kita boleh faham kepada para tetamu Allah yang dipilih. Ustazah kata mata kita berdosa, tapi sekejap lagi Allah nak izin kita tengok Kaabah, rumahnya yang mulia, Masya Allah.
Kaki kita biasa melangkah ke tempat dosa, tapi Allah sucikan kita. Allah izinkan kita melangkah ke tempat yang paling mulia yang didoakan oleh Nabi SAW. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah yang belum sampai, bukan sebab duitnya bukan sebab duit nombor satu, tapi tolong solat taubat. Ya Allah, dengan taubat aku ni kau permudahkanlah langkah kakiku menuju Baitullah. Dengan solat taubat aku ni, ya Allah, andai ajalku tiba, engkau permudahkanlah sakaratul maut untuk aku. Minta dan anak degil, suami buat perangai, isteri susah dididik. Wahai para suami, tolong sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong apa? Tolong banyakkan solat taubat. Merintih dengan Allah, ya Allah, kenapa susah sangat nak ajak suami solat, ya Allah. Bantu aku, ya Allah, untuk membantu dia, jangan dihumban dalam neraka. Aku pun belum tentu syurga, ya Allah. Yang aku solat hari-hari ni belum tentu syurga, tapi kalau dia langsung tak solat, macam mana nak ke syurga walaupun dia suami yang baik? Kesian suami aku, ya Allah, tolong, ya Allah. Ada ratapan rintihan dengan Allah, bukan ya Allah ampunkanlah dosa-dosa suamiku, panjang pula kuku ni tak potong. Ada juga yang berdoa, ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosa suami. Terberdoa pula. Terberdoa. Hangpa tahu pasal apa terberdoa? Sebab doa tu dah macam skrip yang dihafal daripada mula-mula kahwin dulu. Ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa suamiku. Ni tengah gaduh ni. Tak payah kami tak ampun, terberdoa pula dah. Gitu. Ingat Allah boleh makbulkan. Ingat diaminkan oleh malaikat Allah. Sebab doa kita tu tak ikhlas. Kita nak berdoa dengan ikhlas. Kita nak berdoa dengan jiwa yang penuh kasih sayang. Sahabat-sahabat, macam mana kita nak berdoa kalau kita punya hati ni penuh kebencian? Ampunkan dosa suamiku, ya Allah, tapi tengah menyampahkan suami. Macam mana Allah nak makbulkan? Tolong berdoa saat hati kita penuh dengan kasih sayang. Kenapa doa seorang ibu, di mana-mana nas kita jumpa doanya ibu mustajab. Ibu, tolong jawab dengan jujur. Kita sakit hati macam mana pun dengan anak, kita akan urut dada kita sendiri. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Ya Allah, dia buat aku macam ni, ya Allah. Aku yang mengandungkan dia, aku yang menyusukan dia, aku melahirkan penuh susah payah. Aku korban segala-gala dalam hidup aku untuk membesarkan dia, ya Allah. Anak aku buat aku macam ni, ya Allah. Tolong lapangkan dada aku, ya Allah. Ampunkan dia, ya Allah. Tunjukkan jalan kepada dia, ya Allah. Ni sangka baik, anak aku baik sebenarnya, ya Allah, tapi dia dah terpengaruh dengan kawan sipulan. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa ada jaminan yang sangat luas doa ibu mustajab? Sebab ibu hatinya sangat bersih untuk anak. Ibu sanggup derita kerana anak. Ibu sanggup sengsara berkorban segala untuk anak. Maka doa itu doa yang membuka luas langit Allah, diaminkan oleh para malaikat Allah. Anda berdoa kalau dengan benci, sahabat-sahabat, dengan dendam, macam mana? Ya, di sana ada jaminan orang yang dianiaya doanya makbul. Tapi aniaya itu bukan niat dengan balas dendam. Dia buat aku macam ni, kau tunggu mampus kau tengah jalan. Tak, sahabat-sahabat. Doa yang penuh dengan kejahatan ni, penuh dendam ni, Allah hijab. Jadi biar kita berdoa dalam keadaan hati kita sangat ikhlas. Subhanallah. Boleh kita tak saling kenal, Jah Suria, Fatimah Umar, Salina Salihuddin, Fatimah Abdullah, siapa saja yang bersama-sama. Tolong latih hati berdoa dengan ikhlas. Kita doakan sahabat-sahabat kita yang belum pernah sampai ke Baitullah. Kita tak kenal mereka, bukan jiran kita, bukan ex kawan sekolah kita, bukan. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, ya Allah sampaikanlah hajat dia, ya Allah, tolong ya Allah, Masya Allah. Jadi tolong dengan sangat ikhlaskan hati dalam berdoa. Suami doa kepada isteri ikhlas, isteri doa kepada suami ikhlas. Bila ikhlas, tak mesti atas sejadah doa kita. Buka je mata pukul 5 pagi, 6 pagi, sahabat, ya Allah, selamatkan anak aku yang duduk kat luar negara tu, ya Allah. Ibu, doa kita ni hanya untuk mereka kan ibu? Masya Allah. Kenapa angka ni hari ni langsung tak bergerak? Ada problem ke? Saya punya komen pun macam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa ini jadi macam ni? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Audio video saya masih okey ke? Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Perkara ini berlaku
Sebab saya masih nampak live tu, maknanya masih okey lah kan. Masih ada lah. Saya ni saya cakap seorang-seorang. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Linda Sarihan, Aini Batrisha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma, okey, Alhamdulillah. Saya tunggu semua okey, suara dan video okey. Okey, terima kasih. Saya takut sebab tadi saya tak nampak dia bergerak. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Perkara ini berlaku bagi orang yang bersabar, ikhlas dan bertaubat kerana Allah mengetahui bahawa amalnya hanya untuknya. Allah tahu amal itu hanya untuknya. Al-Mutanabbi menyebutkan di dalam bait-bait syairnya yang penuh hikmah sehubungan dengan perlunya bekalan kekuatan dan kelapangan dada bagi seorang hamba. Jangan biarkan masamu berlalu tanpa pengorbanan. Bukankah setiap hari kita berkorban? Setiap tahun kita berkorban. Itu ibadah sunnah yang diajar oleh Islam. Tapi setiap hari, mak-mak kita nak teringin, nak makan seri muka. Suami teringin nak makan kari pap. Kemudian anak teringin nak makan kuih apa? Kuih roti sardin. Kita kan semalam suami teringin kari pap, pusing, Ustazah, susah-susah pun buatlah. Hari ni anak roti sardin pula. Habis tu bila nak makan seri mukanya, Cik kan suka seri muka. Tak apalah. Yang penting suami makan, anak-anak makan. Allah, ibu, anda adalah syurga ibu. Berkorban setiap hari. Berapa ramai isteri yang berkorban untuk kejayaan suaminya. Berapa ramai seorang ayah yang berkorban untuk menghantar anak-anaknya belajar tinggi. Berapa ramai seluruh kita ni yang berkorban untuk agama, bangsa dan negaranya. Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sepanjang roh masih setia menemani jasad, bila namanya masih hidup, mesti ada pengorbanan. Faham ya sahabat-sahabat? Kegembiraan tak selamanya menemani hari-harimu. Terkadang datangnya kesedihan tidak boleh kamu tolak. Masya Allah, tabarakallah. Semua kita harus meyakini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, harus meyakini bahawa setiap hari, bahkan walaupun mungkin bukan pengorbanan yang berat, yang susah, tapi itulah mujahadah yang perlu kita tempuh dengan susah payah, namanya hidup. Sebab hidup ni kita nak akhirkan dia dengan kebaikan. Kita nak kematian dalam keadaan yang baik, itulah husnul khatimah. Masya Allah, tabarakallah. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah Al-Hadid 23. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput daripadamu, dan tidak pula terlalu gembira dengan nikmat yang diberikannya kepadamu. Kalau kita dapat musibah, jangan terlalu berduka cita. Roda berpusing, saat kita berada di bawah, tunggu je ketikanya kita akan berada di atas. Syaratnya sabar. Bila kita berada di atas, duk pandang rendah orang di bawah, duk gembira melampau-lampau, tunggu. Just buat preparation, one day kita akan ada di bawah. So ziarahi orang sakit. Ya Allah, nanti kalau aku sakit macam ni, kau uji, ya Allah, kuatkah aku macam dia? Ziarah orang meninggal, ya Allah, anak-anaknya menjadi yatim, kalau aku jadi macam tu, kuatkah aku, ya Allah? Sebab tu kita disuruh berukhuwah fillah, bersaudara kerana Allah. Orang ni ujiannya macam ni, kita belajar sesuatu. Orang ni ujiannya macam ni, kita belajar sesuatu. Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu pelajaran daripada Al-Hadid ayat yang ke-23. Hari ini, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Kenapa tepuk tangan untuk diri sendiri? Kita nak meninggalkan 1-3. Now, kita pindah kepada 1-4-0. Anda hebat. Ada ke yang memang tak pernah cuti langsung? Daripada bab 1 sampai bab 1-4-0, bahkan dia live. Live, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cuba angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Ustazah nampak ni angkat tangan.
Angkat tangan, Ustazah nampak. Ustazah nampak, hebat ni Ustazah. Macam mana Ustazah boleh sampai? Saya kat Sarawak ni, saya dekat Singapura ni. Macam mana Ustazah boleh sampai? Sebab macam tak ada je. Saya lah ya. Saya daripada bab yang pertama sampai bab 140 hari ni, setiap hari, walau berada di mana, tak lama lagi hujung bulan 1 saya nak buat umrah. Sahabat-sahabat, insya-Allah buat pertama kali saya akan bawa kitab tebal ni ke Baitullahil Haram. Selagi mana ia belum habis, insya-Allah doakan. Doakan sahabat-sahabat kita nak jadi manusia yang istiqamah. Masya Allah. Ada ke yang nak angkat tangan sama dengan Ustazah? Tak pernah miss untuk 140 bab La Tahzan. Masya Allah. Saya pelik lah. Atas ni dia macam tak bergerak langsung. Kenapa Sebab biasa kan orang nak pergi kerja dia left. Nampak dah kekurangan tu. Tapi dia daripada tadi macam tu je. 720. Tak bergerak langsung. Dia rosak pula dah, tak tahu. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada ke saya punya ni problem? Allahumma salli ala Muhammad. Selalunya saya duk nampak dia bergerak-gerak macam tu. Ni komen pun macam tahu kenapa macam pelik sikit hari ni. Alhamdulillah Halimah Ayub 140. Tengok Mas Jamil, ya Allah, kenapa saya punya tu tak bergerak? 720 saya punya. Sedangkan saya nampak, subhanallah sahabat-sahabat. Minta maaf ya sahabat-sahabat sebab saya tak nampak kehadiran anda. Saya buat dengan izinnya Allah. Dalam 140 bab ni, kalau saya merasa bergetar jiwa dengan nasihatnya Dr. Aid Al-Qarni, sahabat-sahabat, percayalah, semua kita boleh bangkit daripada sakit. Boleh bangkit daripada sakit. Allah tak pernah tinggalkan kita. Tolong lazimi kalimah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ulang banyak-banyak kali bila kita rasa kita sakit. Sakit tu bukan mesti jumpa doktor kat hospital. Kan sahabat-sahabat, sakit tu kadang-kadang kita dianiaya. Sakit tu kadang-kadang kita tak mampu dah nak teruskan hidup ni. Sakit tu kadang-kadang kan lebih baik aku mati je. Jangan sebut. Jangan sebut aku dah habis sabar, aku dah hilang sabar dah, jangan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimah ini bukan ustaz-ustazah ajarkan kepada anda untuk ulang. Bukan ustazah sebut pada pagi ni. Dia pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala dia dilemparkan ke dalam api sehingga api itu tiba-tiba menjadi dingin. Dan selamatlah Nabi Ibrahim. Sahabat, macam mana jahat orang pada kita, macam mana jahat orang pada anda. Pernah tak orang bawa anda, heret anda nak dicampak dalam api? Api yang telah disiapkan unggun yang begitu besar untuk membakar tubuhnya Nabi Ibrahim yang mulia. Pernah ke sahabat-sahabat kita rasa terhina, kita rasa musibah bersilih ganti? Tolong bagi tahu saya. Kalau anda pernah diikat untuk dicampakkan ke dalam api tu. Lagi negara Malaysia ada undang-undang. Ada di setiap karyah lah kalau kita masjid. Ada balai polisnya. Orang akan buat report. Tak kira lah polis buat kerja ke tidak, undang-undang Malaysia betul ke tidak, itu bukan soal kita. Tapi orang takkan berani ikat orang pergi campak dekat dalam api. Mereka buat dekat Nabi Ibrahim. Kalau kita rasa kita dianiaya, dikelilingi oleh orang jahat, tak pernah sejahat Raja Namrud yang laknatullah itu. Tak pernah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak pernah bertemu dengan sejahat manusia seperti Fir'aun. Tak pernah. Kita tak pernah bertemu dengan manusia-manusia jahat yang memusuhi para nabi. Tak pernah. Kalau kita kata Ustazah tak tahu jahatnya dia disihirkan saya, Ustazah tak tahu dia rampas barang saya, Ustazah tak tahu dia dera saya. Tak pernah sejahat musuh-musuhnya para nabi. Tetapi mereka dimuliakan Allah kerana keimanannya. Di lisan Nabi Ibrahim tak pernah berhenti. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Tolong ulang sebut.
Kalimah ini juga disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Cuba anda belajar daripada sirahnya perang Badar. Mereka datang memerangi Islam dalam keadaan memerangi Muhammad. Sakit hati dengan Muhammad duk bawa agama suruh sembah Tuhan yang esa. Kata mereka, Tuhan kami yang banyak-banyak ni pun tak boleh tolong kami. Ini kan Tuhan kamu yang tunggal, Tuhai Muhammad. Mereka dengan sombong bongkaknya. Kenapa Muhammad datang suruh sembah Tuhan yang esa? Sedangkan kami dah lama dah menyembah berhala-berhala ni. Mereka tak boleh menerima pembaharuan. Sebab manusia tak boleh menerima pembaharuan lah Allah paksa kita berada pada norma baharu. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Masya Allah, tabarakallah. Jadi, bila dalam perang Badar tu tenteranya Islam teramat sedikit, senjatanya tak canggih mana. Ya Allah Tuhan, kalau kita baca kisah peperangan Badar yang berlaku super ajaib. Tentera yang sedikit, kelengkapan perang yang tak begitu hebat. Secara material zahirnya, tentera kafir pasti menang. Sebab tu terbelalak, terkeluar, terjelih lidah Abu Lahab apabila mengetahui mereka kalah dalam peperangan Badar. Macam mana boleh kalah? Sebab Abu Lahab dah keluarkan segala belanja untuk menang dalam peperangan Badar. Tapi mereka kalah. Engkau jangan rasa bongkak bangga dengan harta engkau, senjata engkau yang canggih, tentera engkau yang ramai. Allah hantarkan bala tenteranya berupa angin, berupa pasir, berupa apa sahaja. Allah boleh datangkan untuk memenangkan tentera Badar. Jadi wahai orang yang rasa macam ditimpa musibah, yang rasa dianiaya, yang rasa macam sempit dada, tolong luaskan dada kamu memandang rahmatnya Allah yang maha luas. Allah ada cara. Kita je yang tak tahu. Kita je yang bersangka buruk dengan Allah. Kita je yang tak berapa yakin dengan kekuasaan Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi tolong balik kepada Allah. Subhanallah. Tatkala Ibrahim dicampakkan ke dalam julangan di atas tungku api, Jibril bertanya kepadanya, apakah engkau memerlukan sesuatu pertolongan daripadaku? Malaikat Jibril mendatangi Ibrahim. Kesian dekat Ibrahim, dok tanya, hang perlukan pertolongan aku ke wahai Ibrahim? Ya Rab, kita kalau ada kabel-kabel besar, Ustazah nak saya tolong ke? Ustazah tak dapat pergi haji lagi ni, saya tolong nak Ustazah, kabel saya ni bukan kabel pipe kecil tu. Kabel saya nala karupan pula dah. Nala gedongga punya. Kabel saya ni kompom lulus. Dok apa kita kan sahabat-sahabat dirahmati Allah dak heran. Sebab kalau Allah kata saya terbang, saya terbang. Sahabat-sahabat, tapi ni kan salah satu usaha Ustazah. Ya, saya nak ditolong. Tapi ada tak mencantas orang di sana sini? Ada tak merampas haknya orang? Saya takut kalau Allah tak redha dengan saya. Kena sebut muslimat dirahmati Allah. Tak salah gunakan kabel. Kalau kabel tu memang, saya memang menteri ada kota 20. Tak Ustazah tak ambil haknya orang ni. Memang ada kota untuk saya. Kan? Ustazah, kenapa menteri ada kota? Kenapa saya jadi menteri lah? Sekian dimaklumkan. Ini duk dengki lah menteri ada kota 20. Muslimat dirahmati Allah. Biasalah. Ustazah, kenapa AJK je boleh pergi surau? Sebab PKP. Hanya 6 orang je boleh pergi. Lepas tu kalau kita open satu taman, nanti kan orang kata, 6 orang. Yang jalan ni 6 orang, jalan tu 6 orang, jalan ni 6 orang. Habis tu 60 orang lah pula kat surau. Jadi nak senang bicara, AJK boleh pergi surau. Macam itulah contoh nak mudahkan sahabat-sahabat, si AJK je pergi surau. Sekarang ni dah buka. Tak datang pula surau masjid. Sekian dimaklumkan. Mohon terasa. Macam tu. Ibrahim menjawab. Aku tidak memerlukan pertolonganmu. Saya punya nombor di atas tu masih tak bergerak. Saya tak tahu kenapa. Aku tidak memerlukan pertolongannya. Aku hanya memerlukan pertolongan Allah. Ya Allah, tegasnya. Kita tak heran dengan pertolongan makhluk. Sahabat-sahabat, kita hanya perlukan pertolongan Allah. Datanglah segala menteri nak tolong kita. Tapi kalau Allah tak tolong kita, kita susah. Semalam, malam tadi sampai berapa dekat 11 malam, saya live Google Meet dengan peserta yang bakal terbang 11 Disember. Saya nak lepaskan anak-anak 70 orang pergi. 18 orang daripadanya adalah tajaan asnaf warga emas OKU.
Saya mak yang ditinggalkan kat sini. Of course lah saya ada rasa tadi cemas, gelisah. Tapi pergantungan saya kepada Allah dengan mengatakan pada mereka, ibu-ibu, alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, kita akan buat PCR. Kita akan buat PCR test. Apa saja keputusan PCR, jangan takut. Wa na'udzubillah min zalik. Kalau keputusannya kita tak boleh terbang, yakinlah Allah ada sesuatu nak beritahu kita. Tempuh. Jangan melampau dalam keadaan meraung-raung depan siapa yang buat PCR test tu. Kau salah ni, kau bodoh ni. Janganlah keluar perkataan-perkataan macam tu, sahabat-sahabat. Kalau Allah tak nak bagi kita terbang, apa jalan, apa cara pun Allah akan tarik. Dan kalau Allah nak pilih kita, apa yang menghalang pun, sebesar gunung menghalang kita, kita tetap boleh pergi. Ya Allah, hati yang teguh dengan Allah, sahabat-sahabat, dia tak ada gentar. Subhanallah. Ibrahim menjawab, aku tidak memerlukan pertolonganmu, wahai Jibril. Aku hanya perlukan pertolongan Allah. Macam mana nak ditolong Allah kalau kita tak sungguh-sungguh mencari Allah? Jadi hidup ni saat kaya, cari Allah. Saat miskin, cari Allah. Saat senang, cari Allah. Saat susah, cari Allah. Allah tak pernah tinggalkan kita. Kita yang sibuk tinggalkan Allah untuk dunia kita, untuk hidup kita. Satu hari kita akan balik bertemu Allah. Masa kita dah tiba saat untuk balik bertemu Allah, kita dah siap sedia ke? Asyik tapi macam-macam alasan. Asyik nanti, tiba-tiba kita pun dah tua. Dah lemah lutut, dah tak larat nak beribadah banyak, sahabat-sahabat. Sebab kita asyik bertapi dan bernanti. Cuba mulai di hari ini. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, para rasul memberi contoh tauladan kebaikan pada kita. Orang kecam, orang jahat pada dia. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, terus buat kebaikan. Musa melihat lautan di depan matanya dan musuh mengejar di belakangnya. Maka dia pun berkata, Nabi Musa, sahabat, dikejar oleh musuhnya yang begitu dahsyat. Apa kata Musa dalam Asy-Syu'ara ayat 62? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Sehingga kita akan selamat daripada Fir'aun dan tenteranya. Pengikut Musa kata, Musa, Fir'aun di belakang kita, sedang mengejar kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saat Musa dan bala tenteranya, pengikutnya melalui lautan, Masya Allah, Allah beri keselamatan. Tetapi saat Fir'aun mengejar mereka, Masya Allah, tabarakallah, tenggelam mereka di dalam lautan. Murkanya siapa? Murkanya Allah. Allah boleh buat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah boleh buat. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dengan izin Allah, Musa pun selamat. Disebutkan di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa tatkala dia masuk Gua Thur, ini jemaah umrah yang berada di sana, yang bakal pergi, semoga tidak dihalang untuk menjejaki tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Jabal Thur ni kita tak naik lah, sahabat-sahabat. Kita pandang daripada bawah, nampak tak orang dekat atas tu, nampak ustazah, jemaah saya tak bagilah naik 2 jam kat situ, bye-bye, assalamualaikum, saya nak pergi tempat lain. Tak ada fadilat apa, tapi kita nak bagi tahu Nabi pernah naik sampai puncak tu bersama Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan dikejar oleh musuhnya. Kaki musuh dah berada di depan gua. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kaki mereka dah berada di hadapan gua. Muhammad hanya sebut, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Lalu kata Abu Bakar, kalaulah kalimah itu bukan disebutkan oleh Rasulullah, aku lari dah bertempiaran. Tapi sebab Rasulullah yang sebut, seperti mengalir ke seluruh tubuh aku ni satu kekuatan luar biasa. Allah kan bersama kita. So kita biasa tulis kat Facebook kita, Allah bersama kita. Selalu lafaz, tapi apa rasa getaran di hati. Kalau betul merasa Allah yang maha kuat, yang maha hidup, yang maha kaya berada di sisi kita, kenapa kita takut hilang kekayaan? Kenapa kita takut jadi miskin? Kenapa kita takut, sahabat-sahabat, hilang kasih sayangnya makhluk? Allah maha hidup, takkan mati. Manusia yang kita cintai pasti akan pergi tinggalkan kita. Maka berpautlah kepada Allah. Subhanallah.
Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan. Tengok Allah gunakan bala tenteranya. Itulah burung merpati supaya membuat sarangnya. Labah-labah membuat rumahnya di mulut gua. Sehingga orang musyrik yang mengejar, mencari, nak membunuh Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar As-Siddiq, bila tengok sarang burung merpati, bila tengok rumah labah-labah, mereka ini berkeyakinan bahawa Muhammad takkan masuk dalam gua ni. Tak ada Muhammad dengan Abu Bakar dalam ni. Duk gocoh pula mereka sama-sama. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, gaduh depan gua. Aku rasa tak payah masuk dalam ni. Pasal apa nak Muhammad masuk? Tengok ni burung merpati sampai buat sarang. Tengok ni sarang labah-labah punya banyak. Macam mana dia masuk? Kalau dia masuk, mestilah dah pecah rumah labah-labah. Rumah labah-labah ni sangat lemah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini kebanyakan iman kita. Tak ubah macam Al-Ankabut, rumahnya labah-labah. Kita tiuk sikit pun kan, habis dah rumah labah-labah. Kita tak nak iman yang rapuh macam tu. Jadi mereka kata kalau ada sarang labah-labah kena kepala Muhammad lalu tangan Muhammad kena, mestilah labah-labah ni tak duduk bersarang kat sini dah. Tak buat rumah kat sini dah. Itu logik akal manusia, tapi Allah boleh buat. Abu Bakar dan Muhammad bersembunyi di Jabal Sur, dalam gua Sur, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi Allah datangkan burung merpati. Allah datangkan labah-labah yang meyakinkan hati orang musyrik, never, mereka takkan masuk ke dalam ni. Gitu. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka kita tengok syair ini, subhanallah. Mereka menyangka adanya merpati dan labah-labah yang berdiam dan merangkai sarangnya di gua sebagai petanda ketidakhadiran Nabi. Demikianlah pertolongan Allah lebih memadai daripada berlapis-lapis pakaian besi. Ya Allah, meremang bulu roma sahabat-sahabat. Pertolongan Allah lebih memadai daripada berlapis-lapis pakaian besi. Kita faham kenapa para Nabi dulu sentiasa dilindungi Allah. Kerana keimanannya yang dahsyat kepada Allah. Iman kita hari ini rapuh. Kita nampak anak kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah, nak tegur dia, buat maksiat kepada Allah tak berani. Kang anak saya lari daripada rumah Ustazah, itulah satu-satunya anak saya. Kita sayangkan anak, mengatasi sayangkan akidah yang kita pegang sungguh-sungguh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita takut kena kecam kerana kita beragama Islam, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Pertolongan Allah lebih memadai daripada berlapis-lapis pakaian besi dan megahnya benteng. Orang musyrik nak berperang sibuk membina benteng-benteng yang kuat. Tapi Allah boleh tembuskan. Anda tengok Gunung Semeru. Gunung apa? Yang baru ni meletus gunung berapi dekat Lumajang, Jawa Timur, Indonesia. Ya Allah Tuhan. Saya tak sempat lagi nak share gambar-gambar tu. Sangat menginsafkan. Saya pernah bawa grup pergi Bromo, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan saya tak rasa nak pergi lagi kat sana. Sebab tengok kawah gunung berapi tu. Dan at any time sebenarnya bila kita berada di situ, dia boleh meletus. Wa na'udzubillah min zalik. Entah kenapa masa tu Ustazah bawa jemaah ke sana kan. Subhanallah. Muslimat. Dan gunung itu meletus berpuluh-puluh kilometer, beratus kilometer kot. Masih merasa gegarannya, masih lava gunung berapi tu. Masya Allah, kerbau jadi kelabu habis, pokok-pokok jadi kelabu habis. Dengan habuk-habuk yang Allah terbangkan, dengan izin Allah. Kita nak bongkak macam mana lagi sahabat? Kita nak bina rumah besar mana lagi? Itu perangannya orang kafir yang ada duit bina rumah banglo dalam tanah. Tak apalah kiamat, hancur bangunan itu, ini hancur, aku ada banglo bawah tanah. Kau ingat apa? Fahami Quran. Cara Allah datangkan kiamat bukan yang atas tanah sahaja hancur, yang dalam tanah Allah bongkar. Bongkar kan? Kau nak lari daripada mana bila kiamat tu datang? Sedangkan letupan gunung berapi, Masya Allah, sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Dekat juga dengan Bromo ya, Semeru tu. Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat. Allah, gunung Sumeru. Sumeru ke Semeru? Semeru. Saya baca, saya nak share gambar tu. Ustaz Idrus share kan, saya nak share, nak ceritalah, nak kaitkan dengan apa yang kita faham daripada Quran.
tapi belum sempat lagi. Semeru. Sebutnya macam mana, wallahualam. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Inilah pertolongan Tuhan ketika hambanya mendekatkan diri kepadanya. Syarat nak ditolong Allah, kita kena tolong agama Allah. Syarat Allah nak dekat dengan kita, kita kena dekat dengan Allah. Jujurlah diri, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Di mana kita letakkan Allah di hati kita? Kalau kita kata pangkat kita, segala gaji besar kita, follower kita yang ramai, kat mana kau letakkan Allah di hati kau? Jangan kita sibuk, kenapa Allah tak tolong aku? Kenapa Allah menjauh dengan aku? Allah hanya akan kita jumpa bila kita berada di syurga Allah. Macam mana kita nak kata Allah tu dekat ke jauh? Tanya diri kau. Sahabat-sahabat, ya sembahyang, tapi macam mana cara sembahyangmu? Ya baca Quran, ambil tak Quran sebagai pelajaran? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ya rasa kesian kat orang, tapi untuk apa kita kesian tu? Kenapa kita buat baik, kita sedih orang tak puji kita? Kenapa kita buat baik pun orang keji kita, sedih orang keji kita? Baik saya tak payah buat baik, ustazah, buat baik pun kena kecam. Allahu Akbar. Habis tu buat baik mesti nak dipuji, nak dapat sejuta like. Allah like tak? Tanya Allah redha tak aku buat macam ni? Allah redha tak aku buat macam ni? Bayangkan kalau hanya satu gunung letusannya boleh menghancurkan, menghitamkan kawasan sekeliling. Bayangkan api neraka Allah. Na'udzubillah min zalik, sahabat. Kalau kita tengok semua ni Allah tunjuk keliling kita, tapi kenapa mati hati kita untuk mengambil pelajaran? Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah, orkid putih besarnya ujian anda. Semoga kuat sentiasa dan sihat walafiat. Syauqi berkata dalam sebuah syairnya, ketika Tuhan menampakkan pengawasannya terhadapmu, maka tidurlah, kerana setiap peristiwa yang terjadi akan membawa ketenteraman bagimu. Sebab itu ada orang miskin tapi tenang jiwanya. Ada orang dikecam, diancam, tapi boleh tersenyum bahagia. Kenapa sahabat-sahabat? Ketika Tuhan menampakkan pengawasannya terhadapmu, maka tidurlah. Orang tidur ni kan dalam keadaan tenang. Kerana setiap peristiwa yang terjadi akan membawa ketenteraman bagimu. Sebab kita mendekat dengan Allah. Pemilik segala-galanya Allah. Kita nak, kalau aku geng dengan raja-raja kelas kekayangan ni, aku nak apa semua dapat. Jangan berkawan dengan orang mengambil kesempatan. Anda yang tahu hati anda ni. Sahabat-sahabat, siapa nak jadi follower saya yang kaya raya je ya, yang miskin-miskin duduk ke tepi. Kau dah kenapa? Cabut tak lalat kan? Macam itulah contoh. Saya tak nampak tahu anda berapa orang hari ni. Tak tahu kenapa saya puji ni, sebab tu saya macam buat lawak je, saya nampak. Saya nampak nama kawan-kawan yang selalu ada. Okay, sahabat-sahabat, firman Allah surah At-Tur ayat 8. Ayat 48. Fa'innaka bi'a'yunina, maka sesungguhnya kamu selalu berada dalam pengawasan kami. Kami itu siapa cakap? Allah. Ustazah, Allah tu ramai ke? Kenapa dia tulis kami? Tidak. Tidak. Kami itu kata cikgu bahasa Melayu menunjukkan ramai. Tapi kami dalam tafsirannya Quran menunjukkan luas besar maha kuasanya Allah. Bukan menunjukkan kami itu ramai. Tunggalnya Allah, hebatnya langit milik Allah, kerajaan Allah sangat luas, sangat banyak, sangat ramai. Yang dijaga oleh Allah bukan 100, saya ada 100 orang staff, ustazah, berbangga. Saya ada 8 orang bodyguard, ustazah, bangga. Allah memiliki segala-galanya. Sebab tu digunakan kami. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Yusuf 64. Maka Allah adalah sebaik-baik pemelihara dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Kerana ada kadang-kadang, ya Allah ustazah, saya sedih. Suami saya kata dia kahwin dengan saya, dia nak melindungi saya. Dia nak ambil tanggungjawab bapak saya jaga saya. Tapi dia tak jaga pun saya baik-baik ustazah. Kan? Aduh, letih nak dengar macam tu. Minta maaf, itu ujian-ujian yang berbeza datang pada kita. Jadi ustazah hanya cakap, duduk messenger ni, istiqamah dengan la tahzan. Anda akan dapat jawapan. Anda mengadu apa saja, jangan kecewa dengan orang tak perhati kita.
orang tak lindungi kita, orang tak pelihara kita, jangan kecewa. Suami jaga kita. Kalau ditakdirkan dia dimatikan oleh Allah, bukan suka-suka je boleh. Okey, suami saya mati pagi, tengah hari dah ada orang menjeling-jeling kat saya, petang hari saya nikah. Suka hatimu je. Ingat ikut hukum yang telah kamu ciptakan. Hukum yang Allah telah berikan kepada kita sebagai hamba akur. Kenapa 4 bulan 10 hari Ustazah suami mati? Kenapa 3 kali suci Ustazah kita bercerai? Kenapa suami 3 jam boleh nikah dah? Tak adil lah Islam ni. Allah nak jaga nasab. Allah nak tengok dalam perut kita ni ada anak ke tidak. Allah nak tanya tu benih siapa sebenarnya. Kalau kita kata Allah tak adil, suruh suami mengandung lah. Pernah ke kita dengar seorang lelaki didapati mengandung dan bersalin kembar 5? Suami saya selalu cakap macam tu. Abang ni tak bersalin-bersalin lagi ni, tapi mengandung dah lama dah. Tapi bila Ustazah dengar kat perut dia tak ada bunyi, tak ada baby bergerak-gerak, jangan risau. Sahabat-sahabat, baru ni dia kena kayap tu kan. Kami tergelak lah baru ni dia kena kayap tu. Yang dia bergerak. Apa bang bergerak? Kita sama-sama tak melalui ada benda bergerak dalam perut. Dah tua-tua ni pula ada benda bergerak. Kayap tu rupanya bahaya tau sahabat dirahmati Allah, bahaya. So dia ada macam dia bergerak. Ustazah bukan nak kesian, tergelak, dua-dua tergelak. Kita tak pernah merasa ada benda bergerak dalam perut. Tiba-tiba abang kena kayap ni bergerak pula. Bergerak mesti mak dirahmati. Masya-Allah tabarakallah. Bergerak. Rupanya macam ada benda berjalan. Tu macam ada nak kata ulat pun marah doktor-doktor yang menonton ni. Lepas tu Allah izin, subhanallah, saya pulun dengan Olivi Plus tu. Saya pulun dengan Habatus Sauda. Tak sempat nak merayap berjalan. Orang kata Ustazah kayap bahaya, jangan sampai bersambung nanti mati. Hati kata, laser sungguh makcik-makcik ni. Kan? Nasib baik saya dapat kenal cepat. Tak sampai 2 minggu kering elok. Tapi rupanya dalam proses nak sembuh tu muslimat, dia macam caca pun, macam caca tapi bukan. Yang lepas kita sapu krim ni lagi dia merayap. Dia bergerak-gerak. Ya Allah Tuhan, sian, kami tak ada pengalaman. Dalam perut ada benda bergerak kan muslimat. Syukur Allah bagi kayap bang. Rasa juga ada benda bergerak dekat perut. Gitu kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, Ustazah bergurau, minta maaf. Jadi pemelihara yang terbaik adalah Allah. Tolong doakan, insya-Allah Ustazah nak gerak ke surau Al-Ittifaq depan rumah Ustazah sekejap lagi untuk meraihkan kuliah pukul 9 pagi. Ustazah join live di sini insya-Allah. Dan kitab 50 ciri munafik. Kemudian simak dirahmati Allah, Ustazah akan subhanallah Allahumma salli ala Muhammad meraihkan Pak Cik Azmi OKU. Okey, nanti yang tanya pasal emas tu nak bersama-sama dengan Ustazah share dekat page ini insya-Allah. Terima kasih bersama-sama. Saya bukan orang alim, saya orang jahil, tapi saya sangat cinta nasihat-nasihat dalam Latahzan sebab saya merasa dinasihat. Jadi saya rasa tak aci kalau saya seorang je yang sentap. Saya nak ajak semua orang sentap berjemaah. Saya sayang anda kerana Allah. Esok Jumaat kita jumpa lagi insya-Allah pagi hari. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sekarang saya punya live ni masih tak bergerak. Okay, jap saya ambil gambar. Saya hantar dekat tim khidmat. Apa masalah saya ni sebenarnya? Macam-macam ya sahabat. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi. Jaga diri, hiasi peribadi, jaga iman kepada Allah. Bye-bye. Kak Zaliha Zainal, Wan Yahya, Wan Hindun, Azizak, Sariah Ramli. Assalamualaikum.